Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardhu Ain kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi sesuatu perkara yang memberi manfaat dan juga menambah ilmu kita. Mudah-mudahan kita punya akidah ini menjadi lebih kukuh. Pertemuan kita pada kali ini kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab Risalatul Tauhid pada menceritakan sifat iradah. Sifat iradah Allah Ta'ala. Sifat iradah ni merupakan sifat yang ke-8. Hari tu kita dah cerita dah sedikit, jadi kita akan sambung lagi kan. Kata pengarang, maka hendaklah difaham baik-baik dalam masalah ini. Masalah ini iaitu masalah usaha dan juga ikhtiar yang kita cerita dahulu lah kan. Okey, baik. Kena faham dalam masalah ni dengan baik-baik, maknanya dengan sungguh-sungguh, dengan elok-elok. Sebab apa? Kalau kita tersalah faham tentang bab ni, kita akan tersalah mengatakan yang ni adalah usaha, yang ni adalah ikhtiar. Tersalah memilih ikhtiar. Yang buruk pun dia panggil ikhtiar, yang baik pun dia panggil ikhtiar. Yang buruk pun dia panggil usaha, yang baik pun dia panggil usaha. Sebab apa? Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, kita akan diseksa di akhirat nanti dengan apa yang kita usahakan. Bima kasabat aydihim, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran. Jadi kita akan diseksa di akhirat nanti pun mengikut apa yang kita usahakan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita usaha tu adalah apa yang kita pilih lah. Okey. Okey, jadi kena dengan baik-baik lah. Kena buat dengan baik-baik ni, dengan ilmu lah, difaham baik-baik. Kena faham apa yang kita belajar ni, kita kena faham. Takut nanti kita tersalah berpegang. Kita nak pegang tapi kita tersalah pegang. Kita dah rasa betul dah kan, tapi salah pegang. Sebab tu kita kena belajar dengan banyak guru. Tak boleh seorang guru saja. Kena ada ramai guru. Ramai guru kan. Okey. Dalam masalah ini adalah manusia itu telah disuruh berikhtiar mencari. Manusia ni disuruh berikhtiar untuk mencari. Manusia tu siapa? Kita lah manusia tu. Disuruh dengan berikhtiar, berusaha dan juga berikhtiar untuk mencari. Kena mencari. Kalau kita nak memilih satu perkara pun, kita kena mencari juga. Mencari yang terbaik. Mana yang kita nak pilih yang lebih baik untuk kita. Kadang-kadang kalau buat hukum ni, bukan satu hukum tu terpakai untuk semua orang. Tak. Berlainan orang lain dia punya hukum dia. Contoh sembahyang kan. Kita ambil contoh solat dulu kan. Ni ustaz ni masuk fiqh pula ni. Dah. Kita masuk sebab benda ni berkaitan nak bagi faham ni. Cerita banyak-banyak ni sebab apa? Sebab nak bagi faham. Okey, sembahyang. Sembahyang kita, ya, sembahyang secara umumnya, secara fullnya, secara penuhnya adalah wajib. Hukum sembahyang fardu lah, 5 waktu hukumnya adalah wajib kan. Tetapi dia punya kat dalam tu, contoh orang yang tidak boleh membaca Fatihah, dia boleh tak baca Fatihah, sah untuk dia. Tapi kita yang boleh baca Fatihah ni, tak, kita kena. Macam juga sembahyang kita lagi apa? Berdiri. Okey, berdiri. Kalau orang yang tak boleh sembahyang berdiri, dia dibolehkan sembahyang duduk. Tapi kalau orang yang boleh sembahyang berdiri, tak boleh sembahyang duduk. Haram, bahkan tak sah sembahyang dia tu kan. Tu kita akan tengok, merasakan masing-masing punya hukum lah. Tak sama, keadaan tu tak sama. Tapi berakidah ni biasanya satu lah kan. Tapi kena faham dulu. Kena faham, dia ada benda yang qat'i dan dia ada benda yang kena bersatu, dan ada benda yang kita boleh berikhtilaf, kita boleh berkhilaf kan. Okey, baik. Jadi kita kena faham baik-baik dalam masalah ini, iaitu masalah usaha dan juga ikhtiar. Manusia itu telah disuruh oleh Allah SWT berikhtiar mencari. Kena ikhtiar untuk mencari. Bekerja, berusaha. Kena cari dan juga kena bekerja dan juga kena berusaha. Kerja tu kena berusaha lah kan. Takkan dia pergi lagu tu dah kan.
Duduk-duduk atas kerusi terus dia buat kerja sendiri. Mana ada, semua orang kena berusaha untuk buat kerja. Kalau tak usaha, tak ada lah, tak jadilah kerja tu. Sama juga mencari satu hal, kena berusaha mencari. Kena cari juga, kena sungguh-sungguh dalam mencari itu juga, kan. Macam kita nak kerja lah, kan, kita nak cari kerja macam mana, kena isi borang, kena tengok sana, kena tengok sini, bukan boleh duduk tunggu. Ni duk tunggu apa ni? Tunggu kerja mai, kan. Mana ada kerja nak mai, kan, kena cari, kan. Ada lah orang yang kerja cari dah, tapi tak ramai yang macam tu. Kebanyakannya kena cari sendiri. Sama juga dengan makan, sama lah. Tu dekat situ. Ilmu pun sama juga dengan tu. Ibadat pun sama. Sembahyang kita tunggu, kata nak tunggu apa ni? Tunggu iradat Allah Ta'ala menghendak aku sembahyang dengan sendirinya. Tak, kita kena usaha. Kalau kita tak usaha pergi sembahyang, kita tak usaha pergi solat, tak ada, tak jadilah perbuatan solat tu tadi. Tu kata usaha sendiri tu. Okey, berusaha, bekerja, membuat baik. Bekerja dan berusaha untuk membuat benda baik. Nak jadi baik pun kena usaha. Bukan boleh kita serah pada takdir saja. Kita kata ni Allah dah tentukan aku jadi jahat. Allah dah tentukan aku jadi baik. Serah pada Allah saja semua. Dah. Salah macam tu. Kita kena berusaha. Nak jadi baik, kita kena berusaha. Beramal soleh. Buat baik dan juga beramal soleh. Beramal soleh pun kena usaha, kan. Amal soleh ni apa? Bukannya kita nak kena kata buh nama soleh, bukan nak kena buh nama soleh, tapi kita nak beramal soleh ni memerlukan usaha, memerlukan satu pengorbanan. Kata pengorbanan, kena apa lagi bahasa yang kita kata, kena sungguh-sungguh lah kata nak, kan. Kena sungguh-sungguh nak buat, tak boleh main-main. Kena buat sungguh-sungguh, kena paksa diri. Kalau kata nak semayang sampai menggeletak semayang, kan. Sampai kalau kata tak boleh sampai meletak lah cerita dah macam tu. Sampai macam tu sekali kita berusaha untuk menjadi orang yang baik dan juga berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Orang yang baik ni mana? Baik di sisi agama, dan menjadi orang yang soleh ni maksud orang yang buat baik juga. Soleh tu pun maksud baik juga. Tapi di sini kita kata orang yang nak buat amal ibadat lah. Puasanya, puasa sunatnya, kan. Yang fardu boleh buat, alhamdulillah, tu soleh lah. Tapi nak jadi lagi baik, buat juga benda-benda yang sunat, benda-benda yang sunnah, benda-benda yang Nabi buat. Nak buat baik pada kedua ibu bapa pun, itu ni pun kena bersungguh-sungguh. Tak boleh dia tak jadi sendiri, kena bersungguh-sungguh juga, kan. Tolong mak ayah kita semua tu pun kena bersungguh-sungguh. Kata pengarang, demikian juga dilarang sebaliknya. Dilarang sebaliknya. Jadi pengarang kata sebaliknya dilarang. Benda yang dilarang, nak meninggalkan perkara pun kena berusaha juga, kan. Contohnya diharamkan kepada kita untuk minum arak dan segala benda yang berunsur daripada arak. Itu pun kita kena bersungguh-sungguh juga, kan. Nak sungguh-sungguh saja pun tak boleh. Ustaz, saya nak sungguh macam mana? Saya tak tahu. Bila tak tahu, kita kena cari ilmu. Satu perkara kita nak tolak, biar kita tolak dalam keadaan berilmu. Satu benda kita nak terima, biarlah kita terima dalam keadaan berilmu, kan. Jangan terima macam tu saja, jangan tolak macam tu saja. Mesti dengan ilmu. Semuanya mesti dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi itu adalah usaha tu kat situ. Usaha dekat ikhtiar dekat situ, kan. Kita dapat maklumat yang baik, kita ambil, itu kira baik. Kita dapat maklumat yang buruk, kita kata itu tak baik, kita kena tolak lah, kan. Jadi hukum ni dia boleh jadi berbeza-beza mengikut keadaan masing-masing. Hukum yang terpakai untuk kita belum tentu hukum tu terpakai pada orang lain, kan. Jadi jangan kita duk kerja, nak ceritanya jangan kita duk kata kat orang lain lah, kan. Jangan duk kata orang tu kata orang ni kita sibuk duk kata kat orang, kan. Okey, baik. Demikian juga dilarang sebaliknya. Dilarang sebaliknya maksudnya tidak usaha, tidak berikhtiar, tidak membuat baik, tak buat soleh, dah duduk saja, kan. Jadi itu dilarang. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini serta berhenti dari mengerjakan segala larangan. Kena berhenti daripada mengerjakan segala larangan yang Allah Ta'ala. Kena buatlah. Dan nak taat pada Allah pun kita kena berusaha. Nak meninggalkan larangan pun kena usaha. Tapi sebenarnya meninggalkan larangan itu pun adalah taat juga sebenarnya. Taat pada bukan taat pada larangan. Taat tu Tuhan perintah suruh tinggal, kita tinggal. Kan, suruh juga suruh tinggal.
kan. Kata jangan buat tu maksudnya suruh tinggal lah tu, kan. Kita terjemah pula dalam hukum dia ada wajib dan juga haram tadi, ada sunat dan ada juga makruh dan ada yang harus tu duduk tengah lah kan. Dia ada wajib, sunat, haram, makruh, kan. Tu larangan tu kat situ. Haram dan juga makruh tu adalah larangan. Kalau wajib dan juga sunat tu itu adalah suruhan, kan. Tu kita kena tengok kat situ lah. Benar dah kan. Lebih lanjut lagi nantilah kita hurai lagi lah kan. Okey, baik. Jadi kena tinggalkan, kena patuh, kena buat apa yang Tuhan suruh, antaranya suruhan yang wajib. Tuhan kata kat kita apa? Aqimus solah, dirikan solat. Jadi kena lah, kan. Jangan serah pada takdir, jangan serah pada ni Tuhan tak kehendak aku semayang, ni aku tak semayang. Itu kita menyalahkan Tuhan. Jadi tak kena lah kita menyalahkan Tuhan. Ni aku susah ni sebab Tuhan bagi susah. Ada juga orang macam tu kan. Yang pentingnya nak cerita, jangan kita berputus asa dengan Allah SWT. Kerana rahmat Allah ni sangat luas, kan. Kadang-kadang sampai kita tak nampak, sebab luas sangat rahmat Allah Taala ni sampai kita tak nampak, kan. Kita tak nampak kat mana rahmat Allah tu, tak nampak. Walaupun kita dah dapat rahmat, kita dalam rahmat dah, tapi kita tak perasan kata kita dapat rahmat, kerana rahmat Allah itu terlalu luas. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.